Tentunya anda sedang mendengar kami. Okay, let's go. The top podcast in the world. Alhamdulillah. In the world. One more time. In the world. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Bertemankan saya Dino Rahim dan juga teman-teman yang berada di sini. Kita tak puk nama member. Cakap sekali bro. Dan juga saya Zahid Ismail. Ya, Zahid Ismail. Ya, dan saya Raja Razi. Dan saya NGU. So this is our second episode. Ustaz NGU, kita ada bersama dengan NGU untuk sisa-sisa Ramadan ni. Subhanallah. Ustaz ada rasa sedih akan rindu kita Ustaz? Of course lah guys. Kita dah 3 minggu masuk 4 minggu ni kan. Kita dah lalu bersama recording kita sama-sama. Mesti rindu korang Masya Allah. Sahabat kita ni, sahabat saya ni semua. Amin. Masya Allah. Amin. Dan pastinya bukan itu saja, malahan saya rasa sejuta streams yang telah pun digapai oleh pendengar kita juga telah pun menganggap Ustaz sebagai salah seorang orang kata mentor dan juga tempat mereka mengadu. Betul. Mereka bertanya. Dan ini adalah episod terakhir yang dibawakan khas kepada Nur Insan. Kalau sayang pada Nur Insan, kalau suka tentang kerja yang dilaksanakan oleh teman-teman kami di Nur Insan, apa kata teruskan perjuangan mereka, dan kalau anda tidak dapat membantu dari segi sukarelawan dan sebagainya, apa kata salurkan wang derma anda untuk memastikan mereka melaksanakan kerja-kerja ini untuk masyarakat kita yang ada, yang awam ni lah dengan melungsuri laman www.nurinsan.sg. Ya, anda boleh lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Kira kau dah cakap Apa sebut lagi, biar sebut lagi. Hafal. Nur Insan, NURINSAN .sg. Anda boleh pergi klik button donate now dan anda boleh derma. 2 cara untuk menderma. Yang pertama adalah derma sekali sahaja, dan yang kedua anda boleh mengikrarkan bulanan-bulanan anda. Satu bulan contoh $50 sahaja ataupun $100 anda ikrarkan kepada Nur Insan. 2 cara melalui Nets ataupun PayPal. Alright. Dengan itu Ustaz silakan. Kau marah Ustaz? Tak ada, silakan. Aku cakap silakan. Tegas. Okey, tegas. Apa dia? Teringat korang ni rindu Rindu cakap lagi. Masya Allah. On to the show, Let's go. boys. Belum. Tak sabar. Aku semua kalau masa takbir ni, aku suka yang Allahu Akbar kabira. Selalu part tu masa tengah berjamaah takbir tu bapak saya tak kasih saya sebut part tu. Sebab dia nak sebut. Dia kira nak suara sedap Suara sedap Dah bertahun aku tunggu bila nak pas kat aku pun nak cakap juga. Tapi bapak kau tak kasih Bapak kau memang gitu. Kira dah member bro. NGU dah member. Aku dah 33 tahun nak kasihlah aku angkat sikit takbir kan. Aku nak takbir juga. Asyik jemaah. Ya maaf, hari ni bukan berkenaan dengan takbir. Tapi kita teruskan dengan soalan-soalan yang ditanya oleh pendengar-pendengar. Okay, let's go kita. Alright. Nanti sorry Dan. Actually aku pun mungkin nak kongsi satu lah. Saya tak tahu ada itu adalah pengalaman Lailatul Qadar kepada saya Ustaz. Ya. Betul. Aku tak tahu betul ke tak lah. Teruskan. Ini tahun ni ke tahun sudah? Tahun Belum. Secondary school. Okay. Malam tu agak ganjil Ustaz. Boleh saya kongsi dulu? Boleh. Okey, apa yang berlaku ni, pada hari tu mak saya ni memang suka dengan tanam-tanaman. Dan time tu saya tinggal di Marsiling Ustaz. Dia di rumah Jambu, rumah besar lah. Oh, besar. Kaya. Ada kemampuan kan. Jadi tapi bukan saya lah, mak abang saya. Dulu harga rumah tu 160,000 je Ustaz. Masya Allah. Murah doh. Sekarang dah 600 lebih ribu aku rasa. Wow. Barakallah. Jual. Murah juga lah. Lebih murah. Itu rumah pusaka lah. Pasal kalau Faraid nanti pergi kat aku. Jadi cover dulu. Biar rumah pusaka, jangan rumah pustaka. Tak ada. Sorry, apa yang berlaku ni, pada masa tu mak saya banyak beli macam pasu-pasu bunga. Ada bunga merah, bunga kuning. Mak aku atur dekat luar dekat luar rumah lah. Bunga plastik halaman rumah. Tak, bunga betul. Oh, bunga betul. Jadi kita pun dah mula siram air bunga tu lah, pokok bunga. Jadi satu malam tu Ustaz tiba-tiba kita tengok dekat luar tu bunga-bunga tu semua mati Ustaz. Mati? Semua layu-layu, macam ada kucing duduk atas habis terbuka ke bawah gitu. Ya Allah. Aku macam kali mak aku keluar macam astagfirullahalazim, siapa yang dengki ni. Mak aku cakap itu. Dia cakap tak, kau dah dengki mak. Ni macam kucing duduk atas bunga-bunga ni. Ya. Mak aku macam gitu.
Kali mak aku cakap ambil air. Kali aku dan bapak aku, mak aku semua ramai kita siram pokok tu semua. Dan siram pokok tu semua Ustaz, ni demi Allah lillahi ta'ala, syukran. Apa ni? Sorry, syukran salah. Betul. Lepas mungkin dalam masa 3-4 minit Ustaz, bunga semua naik Ustaz. Kau ya betul? Demi Allah bro, that happens. Jadi aku tak perasan. So kita tak perasan apa-apa lah. Tapi bapak aku yang perasan. Bapak aku tarik aku seorang. Dia cakap, kau perasan tak Ji? Apa pak? Tadi bila kita dah siram air, tiba-tiba bunga semua naik. Kau perasan? Perasan pak? Tapi bapak aku tak cakap apa lah. Ya. Itulah bapak pun perasan juga. Terus bapak aku buat bodoh je. Terus bila bapak aku bawa aku, dia cakap, Nari apa date ni? Oh pak, takkan kita nampak Lailatul Qadar Aku cakap gitu lah. Terus aku cakap, Allahu'alam bisawab lah. Kita pun tak tahu. Ada keajaiban-keajaiban seperti berlaku masa Lailatul Qadar Ustaz? Atau ni mungkin andaian kita atau imajinasi kita saja Ustaz? Itu saya tak tahu juga ya. Wallahualam bisawab. Kepala kita pun tak pasti kenapa. Mungkin ada hikmah sebalik itu. Kau tu layu, haus ke apa kan, bila kita tuang dia segar balik. Itu biasa itu biasa. Tapi kalau malam Lailatul Qadar saya tak tahu pula. Tak pastilah. Cuma kita ingat bahawasanya ini itulah tumbuhan makhluk Allah juga. Mereka haus pun haus juga. Kita berpuasa, jangan pula dia berpuasa. Tapi bukan wajib dia untuk dia berpuasa, tapi kita harus wajibkan siram air pada mereka setiap hari dan sebagainya, baru dia segar. Mungkin tak segar, mungkin kenapa kita tak tahu, wallahualam. Cuaca panas ke apa kan, dia layu. Jadi kita siram air, dia segar balik. Ini pun saya pernah mengalami juga. Oh benar Ustaz? Pernah. Jadi pokok ni dia kering. Dia kering kerana panas, cuaca panas. Bila kita siram air, dia hijau balik, dia segar. Itu keberkahan Allah SWT. Pasal apabila saya dapat lihat, apabila bapak kata saya, takkanlah Lailatul Qadar habis aku fikir macam, takkan aku nampak Lailatul Qadar Jadi kalau betul Lailatul Qadar, aku punya dosa dah diampunkan selama 1000 bulan. Ya ke? Jadi kalau gitu sampai sekarang dosa aku masih diampunkan. Jadi dosa-dosa yang aku dah bikin lepas ni diampunkan tak Dia bukan kira gitu lah sebenarnya. Bukan kira gitu lah. Kita tak tahulah. Macam mana ni? Macam nak hitung ni susah. Kita sepatutnya berhusnuzan dengan Allah. Okay. Kita anggapkan ni, mungkin ni something for you lah mungkin. Kau tak nak kupas lebih mendalam kan ini. Okay, ni soalan-soalan. Oh soalan. Okay. Teruskan. Baik, jadi Ustaz NGU kita sudahkah Ustaz okey dah segar semua Ustaz? Kita dah tuangkan Ustaz dengan air juga. Segar kembali. Baik, ni ada satu soalan daripada seorang wanita juga Ustaz. Alhamdulillah ramai wanita je dia kau dapat wanita bertudung. 76% daripada soalan-soalan adalah daripada kaum Hawa sebenarnya. Alhamdulillah. Di luahan mereka. Teruskan. Saya memang suka dengan wanita-wanita yang bertudung. Alhamdulillah. Tak adalah tengok pun sedap, mata memandang. Tapi saya akan memikirkan lebih pada isteri lah. Yalah, of course. Betul. Salah tak kalau saya menyukai wanita yang bersleeveless? Saya memang, isteri memang bertudung, tapi entah kenapa bila isteri nampak bersleeveless tu macam Astaghfirullahalazim kan, macam bertudung tapi sleeveless tak nak. Tu salah. Tapi ini jati diri sebagai lelaki Ustaz. Ni normal Ustaz Ni normal. Astaghfirullahalazim. Baik, banyakkan istighfar lah, banyakkan istighfar. Baik saya. Astaghfirullahalazim. Wanita yang Teruskan. Wanita yang bertudung ini bertanya. Dia mulakan dengan dulu Ustaz. Dia tak beri salam atau tidak, dia je. Saya nak tanya, mungkin dia tengah berfikir lah. Lepas tu terus dia salam. Dia fikir dulu. Dia saya nak tanya salam. Salam. Kita tak boleh salam balik bukan muhrim Jawab salam boleh kan? Waalaikumsalam. Kalau nak bersalaman bersalaman tak boleh Ustaz bersalaman kita boleh lah, bukan muhrim kita. Iyalah, ni korang ni. Waalaikumsalam sajalah. Okey, saya ada beli passport cover. Passport cover tu saya baru tahu yang dia berbuat daripada kulit babi. Macam mana gitu Ustaz? Dia baru perasan orang cakap, ni kulit babi ni. Babi dia nak buat macam mana Ustaz? Passport cover Maafkan saya Ustaz maafkan saya. Sebelum Ustaz teruskan, passport babi tu berpeluh tak bro? Tak passport babi.
Tak tahu. Ya. Maafkan saya Ustaz. Tak apa. Suka berbual babi Sebab ada macam kasut kulit babi ke ataupun pasport cover apa-apa pun. Makeup artist ada bros diperbuat daripada babi dan Kulit- juga bulu babi, dan juga sekarang kalau tak hati-hati bagi para pelajar yang membeli paintbrush ada juga diperbuat daripada kulit bulu lah, bulu bab 1. Bulu bab 1. dan mereka katakan makeup brush dan juga paintbrush yang diperbuat daripada bulu babi ni adalah antara kualiti yang terbaik ada dalam pasaran. Betul. Macam mana tu Ustaz? Betul. Itu memang kajian mereka betul. Paling terbaik lah bulu bab 1 ni. Pasport. Kita balik pada pasport. Pusingan kita jauh. Jauh jalan. Ya. Pasal bab 1 ni jauh kita jalan. Ustaz, saya cuma kesian pihak Ada lagi. Apa lagi? ICA tu yang nak kena ambil pasport tu, dia kena pam ke apa, dia pegang. Kita abang-abang kita yang bertugas, dia tak tahu kulit tu kulit babi. Betul. Macam mana ni Ustaz? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak-banyak atas soalannya ni. Ni soalan lumrah. Kita suka cover pasport kita yang stylish gambar menu lah. Gambar tu tak boleh pergi mana, tak ke mana Ustaz. Relax dah bro. Korang pun belum ke mana. Kasih balik. Okey, teruskan. Tafadol. Jadi macam-macam cover kita nak yang pengsi-pengsi dan sebagainya. Ni tak ada masalah. Yang masalah je lah yang kulit-kulit. Yang kulit-kulit bab 1 ni. Masalahnya itu kalau dapat tahu, buanglah. Buanglah, jangan dipakai lagi dan sertulah tangan anda. Sertulah tangan anda. Bagi abang-abang megang pasport tu, mereka tak tahu, tak ada masalah. Dia tak tahu. Baru banyak pasport dia dah cop kan. Itu sebab Singapore government ni suruh buka your passport cover. Dia menggalakkan supaya senang orang scan. Alright. Macam kerja custom lah aku ni. Tapi kita sharing. Dia selalu orang buka. Malaysia pun sama, ada suruh buka, ada orang scanning dan sebagainya. Jadi jangan beli pengsi-pengsi sangat. Kalau menu okey. Kasih lagi. Tapi yang lain-lain tu biasa-biasa sajalah. Okay. So buang pasport tu, sertu tangan anda, bersihkan. Jadi jangan pakai lagi. Alright. Daripada kulit-kulit ni semua, janganlah. Kasut juga Ustaz. Kasut kadang-kadang alhamdulillah sekarang ni dorang yang jual kasut ni mereka taruh gini, be careful, pig skin. Pig skin, betul. Jangan sentuh pig skin tu. Kalau sentuh anda kena sertu tangan anda. I see. Alright. Bersihkan. Kita pun was-was macam-macam lah orang tulis. Alhamdulillah banyak kedai dah sekarang dah tulis taruh nota kat situ. Pig skin, be careful buat the Muslim. Alhamdulillah. So kita dah tahu, jangan kita beli, jangan kita tengok jalan sudah tengok tempat lain. Pergi tengok kasut-kasut lain di sebelahnya. Banyak lagi kasut. Banyak lagi kasut. Baik. Saya dengan soalan ni lah daripada seorang wanita juga. Katanya salam kepada semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya ada satu soalan lah yang saya nak tanya. Maaf, daripada seorang lelaki sebenarnya. Kau cuma satu ni. Saya nak tanya, NJU ni peminat Man U? Ya tak ada. Maaf. Okey, katanya nak minta penjelasan Ustaz NJU. Time puasa gini, kalau kita mouthwash batal tak Ustaz? Bukan apa, cuma kita tak nak mulut kita berbau bila kita dengan klien ke apa kan berbual. Memang kita kadang-kadang berurusan dengan non-Muslim, kita nak berbual. Kita pun tak nak dia tak selesa bila berbual dengan kita. Salah tak kalau kita komor-komor mouthwash? Okey, alhamdulillah. Hukum dalam bulan Ramadan ni, komor-komor ni hukumnya makruh. Okey. Tidak digalakkan lah. Okey. Jadi kerana dia nak jumpa klien dia, nak jumpa meeting dengan big members, big boss ke apa dan sebagainya. Komor-komor saja, jangan pakai Listerine dan sebagainya. Jadi hukumnya makruh. Kita khawatir air tu masuk dalam tekak kita, terus kita telan. Ambil kesempatan. So janganlah Kenapa? Dalam fadilat orang berpuasa ni, kelebihannya tu walau mulut dia bau sebau macam mana pun, itulah bau syurga. Kasturi bau bunga kasturi dekat syurga. Itulah bau mulut kita. Kalau saya katakan gini, jangan jumpa depan orang kita kan dia. Jadi tak boleh. Kita bau, okey, alhamdulillah. Kita tahu dia berpuasa, memang mulut dia bau. Kerana hawa daripada perut kita dia keluar.
Bau apa yang kita makan semalam tu, hawa dia kena keluar. Jadi orang yang berpuasa ni komo-komo makruh hukumnya. Jadi kita komo-komo setakat apa yang kita mampu. Ambil wuduk. Contohnya kita ambil wuduk lah. Pun komo-komo juga kan. Okay, Alhamdulillah. Syukran. Jadi janganlah kita lebih pakai Listerine untuk hilangkan tu. Itu baik jangan. Okay. Baik. Alright. Razi, silakan. Okay, Ustaz, satu soalan ni daripada pendengar kita lah. Dia nak katakan tentang menziarahi kubur. Kenapa orang Islam tak dibenarkan untuk menziarahi kubur pada pagi raya, Ustaz? Benarkan atau tidak? Macam mana, Ustaz? Taib, ini satu adat orang Melayu. Adat orang Melayu bila pagi raya ziarah kubur. Kenapa Rasulullah menggalakkan daripada pagi anda pergi kubur, baik afdalnya pergi solat air raya. Kerana itu sunnah muakkad, digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah solat air raya walaupun dia solat sunat, tapi dia sunat muakkad. Digalakkan untuk kita beramai-ramai semua solat hari raya pada pagi raya tu. Tapi pagi raya kita dengar berita dan sebagainya, pusaraman tu jam. Sesak dengan manusia kat sana. Cubalah kita dari upaya kita, kata dia, saya dah solat kat mana? Pusaraman, masjid Pusaraman. Alhamdulillah. Dia dah lakukan sunatnya tu, dari ziarah kubur, okey. Tapi janganlah kita lepas subuh tu pergi kubur, ziarah kubur, khawatir nanti orang ramai ke apa. Cuba elakkan. Janganlah kita ke kubur pagi-pagi raya tu. Pergilah solat. Satu keluarga bawa solat, digalakkan oleh Rasulullah SAW. Pada solat hari Aid atau Aid al-Adha, solat pergi lapangan. Pergi lapangan solat berjamaah. Itu lebih afdal daripada anda bagi kubur pagi-pagi buta. Afdalnya di situ. Jadi ada orang Melayu kita ziarah kubur pagi-pagi buta tu kenapa lah kan. Pergilah masjid, lepas masjid pergilah ziarah kubur. Okay, no problem. Amalkan yang sunnah itu. Yang penting solat dululah. Solat dulu, lepas pergi kubur pergilah. Yes, betul. Mungkin di sini saya berbual untuk mereka yang pergi ke kubur, Ustaz. Sebab mungkin yang mereka nak menziarahi itu adalah antara lain orang-orang yang dicintai. Contoh arwah ayah atau arwah ibu kan. Dia orang selalu dah terbiasa setiap pagi raya bersama dengan mereka. Dan mungkin pada raya tahun ni ataupun dah tahun-tahun selepas tu dia dah tak bersama dengan tercinta. Jadi rasa rindu tu ada, Ustaz. Jadi mungkin itu sebabnya mereka setiap pagi mereka pergi sana. Macam Alhamdulillah. Kalau mereka ingat gitu baguslah. Tapi tak semestinya pagi raya je. Bila-bila pun boleh. Rasulullah pun menggalakkan kalau ziarah kubur tu pergi hari Jumaat. Petangnya pergilah ziarah kubur, ingat orang dah meninggal tu. Bukan suruh ingat balik itu, pasal kita ingat balik bahawasanya pengajaran ialah kita pun akan mati. Kita pun akan baring di situ. Kita pun akan dengar takbiran raya. Jadi supaya kita selalu ingat yang dimati tu kat situ, kita nangis dan sebagainya. Baik kita ingat, kita insaf, kita taubatan nasuha bahawasanya kita pun adalah ahli-ahli dekat dalam kubur tu juga nanti. Akbar. Adakah anda bersedia, saudara? Adakah mungkin ini Ramadan terakhir kita? Itu persoalan. Sudahkah kita bersedia untuk pergi dan juga duduk di tanah perkuburan buat selama-lamanya? Apakah mungkin amalan-amalan kita yang kita lakukan di dunia ni? Jadi mungkin ambil kesempatan ni untuk menderma kepada Nur Insan. Kita tak tahu Kita tahu kita ambil fadilat Ramadan dan juga 10 hari terakhir ni. Luar biasa, Zai. Plug in sikit lah. Teruskan. Aku tanya satu Ustaz, saya reda satu. Assalamualaikum brothers of rakan-rakan. Okay, let's go. Waalaikumsalam. Tanya, kalau saya boleh berikan soalan kepada NJU kita, boleh tak? Boleh. Kisah saya begini. Saya seorang anak sulung. Ibu bapa saya sudah bercerai ketika saya kecil lagi. Ibu saya seorang mu'allaf. Dan apabila dia kahwin dengan bapa saya, dia sudah pun nak masuk Islam lah. Dan apabila bercerai pula, ibu saya convert balik ke agama asalnya. Saya dilahirkan beragama Islam dan dibesarkan oleh arwah nenek dan bapa saya. Soalan yang seterusnya adalah, adakah bapa saya yang akan menanggung dosa ibu saya yang telah pun kembali ke agama asalnya? Soalan nombor 1. Soalan nombor 2, apabila ibu saya meninggal, bagaimanakah saya sebagai seorang anak yang beragama Islam ini melaksanakan jenazah mak saya? Where do I sit in this situation? Or what do I have to do? The last one is, bagaimana saya seorang anak boleh membawa ibu saya untuk memeluk agama Islam sekali lagi?
Terima kasih NJU. Yang pertama dululah. Kita buat yang pertama dulu. Masya Allah. Ringkasannya apa tadi yang pertama? Adakah bapa saya menanggung dosa ibu saya yang kembali kepada agama asalnya? Oh, berat ni. Ni Silakan, memang Ustaz. berat. Taib, Alhamdulillah. Terima kasih atas soalannya tu. Memang seorang mu'alaf memeluk Islam kerana cinta kepada seorang lelaki. Dia masuk Islam, Alhamdulillah. Tapi sayangnya dia keluar balik. Dia murtad, dia keluar balik daripada agama Islam. Jadi di sini yang memanggil dia masuk Islam adalah suaminya, bapanya. Jadi kenapa dia keluar balik daripada Islam? Kerana dia perceraian berlaku. Kalaulah dia keluar balik Islam, keluar dia bercerai, tetap dengan Islam, Alhamdulillah. Tapi sayangnya dia murtad. Maka di sini mesti ada sebab-sebab dia kenapa dia keluar daripada agama Islam. Kerana kekesalan, kerana aku dah kahwin dengan orang Islam macam ini dan sebagainya. Jadi seharusnya seorang suami itu membimbing isterinya tu yang mu'alaf ini sebaik-baik mungkin. Pastikan dia kuatkan imannya kekal sampailah ke akhir hayatnya. Itu tanggungjawabnya. Walaupun dia bercerai, tapi tanggungjawab suami itu membimbing isterinya tu. Pastikan iman itu kekal kukuh dengan keislamannya tu, barulah dia akan selamat. Tetapi memandangkan isterinya keluar kerana apa? Mungkin dia tak mengajar dengan baik. Dia dah nikah tapi dia abaikan, dia tinggalkan gitu. Pada pandai kau lah belajar. Tetapi pembimbingan moral sebagai duta seorang Muslim tu tak ada di situ. Seharusnya dia bimbing isterinya tu solat berjamaah, ajar ngaji dan sebagainya, bimbing dia bawa pergi masjid, solat berjamaah, belajar di masjid, belajar kuliah dan sebagainya. Itu tanggungjawab seorang suami kepada isteri yang mu'alaf. Ataupun sebaliknya, yang suami mu'alaf, isterinya Islam, tapi isterinya akan bimbing dia masuk. Ini kita dengar banyak rujuk pada saya, Ustaz, macam mana gini. Saya ajarkan pada dia, bimbinglah suami anda, jangan khawatir. Kadang ibu dia telefon, ibu sebelum kahwin dia, saya risau, Ustaz, macam mana ni anak saya nak kahwin dengan orang mu'alaf. Alhamdulillah, dia dah masuk Islam, tapi bimbinglah dia macam mana ajar pergi ke Darul Arkam, banyak classes kat situ, attend to the class, Nur Insan, kita boleh bimbing dia, InsyaAllah. Why not come to our place, kita pun boleh ajar dia. One to one pun tak apa, InsyaAllah. Yang penting masuk tabung. Ikhlas. Itu paling penting. Support, Alhamdulillah. Okay, jadi itu tanggungjawab seorang suami kepada isterinya mu'alaf. Yang keduanya soalannya ialah ibu saya meninggal, bagaimana saya sebagai seorang anak yang beragama Islam melaksanakan? Where do I sit in this situation? Sebagai anak yang Islam kepada ibu yang bukan Islam, jadi dia akan menguruskan pengembumian dia, juga sama seperti agama dia. Pasti sama dengan agama dia. Kita tak boleh buat apa-apa. Dia back to the religious. Ini pernah berlaku dekat Indonesia. Dia merebut. Yang isterinya, anak dia meninggal, adakah dia Islam atau bukan Islam? Bapa dia Islam, mak dia bukan Islam. So diorang merebut macam mana nak uruskan anaknya ni. Jadi bila akhir tu ada katakan dia ni dah mengucap 2 kalimah syahadat sebelum meninggal dan sebagainya, tak ada bukti dan sebagainya lah. Tapi sebagai seorang anak, kat mana dia pergi, bagaimana ibunya akan dikebumikan, kita ikut ritual dia. Kita sana, kita bukan sokong, cuma datang untuk menghormati dia saja. Beri penghormatan itu ibu dia, penghormatan dia. Dia suruh, dia orang ada macam agama Cina. Ciko. Awak tahu pasal ni daripada dulu. Dah biasa. Baik. Jadi so dia orang suruh tunduk dan sebagainya. Kita sebagai orang Islam tak boleh tunduk. Kita berdiri diam saja di situ. Kita menghormati agamanya, respect itu saja. Walaupun dia ibu kita yang melahirkan kita, tapi sayang dia dah keluar agama Islam. Itu sedihnya kita lah. Sepatutnya orang mu'alaf ni kita kena jaga lebih daripada situ. Kerana mereka pun layak terima zakat harta kita. Dia dari kalangan daripada 8 asnaf itu untuk menerima. Salah satunya adalah orang-orang mu'alaf. Mereka pun layak untuk menerima zakat harta. Dapat membantu mereka dan insya-Allah. Yang soalan ketiga tu? The last one, as a son, sebagai seorang anak lelaki, bagaimana tanggungjawab dia untuk membawa ibunya memeluk kembali Islam? Tanggungjawab ada tak?
tanggungjawab dia ataupun apa yang dia perlu lakukan. Bagusnya kita tarik dia balik, bawa dia balik masuk Islam. Kita terangkan dia yang lepas tu pas lah, yang lepas-lepas kita beri assurance yang kita yang akan menjaga dia, membimbing dia. Kalau sekiranya bapa saya, your husband cannot guide you, now saya sebagai anak, tanggungjawab saya untuk membawa anda kembali supaya anda kembali taubat pada Allah SWT, kembali pada agama Islam kita. Kita tak nak dia kufur kepada Allah. Baliklah, insya-Allah Allah akan berikan pengampunan kepada kita. Dan Allah tu Maha Pengasih lagi penyayang. Agama Islam tu sentiasa terbuka untuk mereka, untuk taubat kepada kita, kepada agama Islam, kepada Allah SWT. Maka pujuklah ibunya kembali. Jadi galakkan, cakaplah baik-baik, terangkan bahawasanya inilah kewajipan saya seorang anak untuk bawa anak balik. Kalau dia tak nak, kita tak boleh buat apa-apa. Alright, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Payah macam kira ini your mom, it's your mom. Ibu kita. Difficult, berat. Tapi seandainya kalau saya nak lanjutan daripada soalan tu, tapi kita tak bertanggungjawab untuk tarik dia balik kan, Ustaz? Sebagai anak ni, sebab macam mana, ini ibu kita sih. Tanggungjawab. Itu tanggungjawab. Sebaik-baiknya kalau seboleh kemampuan kita tarik dia balik, kita tarik dia balik. Kalau dia tak nak juga, we cannot do anything. I see. Cuba pujuk dia, pujuk sampailah ke akhir hayatnya. Walaupun di akhir tu dia mengucapkan 2 kalimah syahadat, dah alhamdulillah. Tanggungjawab kita sebagai seorang anak untuk membimbing dia balik kepada pangkal jalan, insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadat, Ustaz, saya tahu kenapa, Ustaz. Kenapa, babe? Ini kalau saya cakap, insyaAllah dapat 10 poin. Kenapa? Kerana hidayah milik Allah, Ustaz. Dah jadi. Nampak. Tapi yang bernama Hidayah tu milik saya, sebab isteri saya nama Nur Hidayah. Jadi isi dapat 10 poin lah. Dan hidayah juga adalah tanggungjawab saya juga. Kenapa? Adik saya nama Hidayah, bro. Raja Nur Hidayah. Soalan. Kira aku tak ada. Siapa? Razi, soalan. Okay, Ustaz, ni ada satu soalan daripada pendengar podcast kita lah. Terima kasih. Ini daripada seorang wanita, ya. Silakan. Okey, apabila bapak dia datang ke rumah dia, ziarahi anaknya, dia nampak gambar satu family, Ustaz. Dia dalam segi lukisan, dia cakap gambar ni dia hantar, dia lukis dekat seberang. Dia bayar dalam nak dekat RM1,200. Masya Allah. Ni portrait lah. Portrait. Dekat Angsana Bukan. Angsana Johor, bro. Bukan. Dia dekat dengan Habjai. Tu Thailand lah. Dekat Malaysia lah. Tembrau kot. Tak ada lah. Teruskan. Jadi apabila bapak dia nampak, dia cakap turunkan gambar tu. Dan siapa lukis tu, turunkan. Jangan letak gambar satu keluarga dekat rumah ni. Turunkan. Dia tak kasih. Dia cakap tak boleh lukis gambar-gambar korang sendiri, tak boleh lukis gambar manusia. Dia cakap macam itu. Alamak. InsyaAllah. Keras. Jadi dia cakap, dia nak tanyalah kepada Ustaz lah, macam mana, apakah pendapat Ustaz? Ya. Taib, alhamdulillah. Ni pasal gambar portrait, pasal gambar kahwin, gambar keluarga, gambar graduate dan sebagainya. Masuk gantung dekat tembok-tembok ni semua, insya-Allah. Ni ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Taib. Tentang masalah tentang gantung gambar dekat dinding ni, ada berapa banyak khilaf daripada pendapat para ulama ini. Khilaf ni bercanggah, Ustaz. Khilaf ni pendapat berbeza. Perbezaan pendapat. Ada yang boleh, ada kata tak boleh. Kalau contohnya, kalau di kalangan ulama-ulama kontemporari, sepertinya Syekh Dr. Ali Jummah, dia membolehkan. Dia kata boleh gantung gambar, tak ada masalah. Tetapi dalam hadis, kerana dia ada hujah dia sendirilah. Itu pendapat dia. Ni ulama moden. Tapi ulama-ulama sendiri ada yang lain tidak kata, mereka kata tidak boleh menggantung gambar yang disebut dalam seperti hadis sahih Imam Bukhari daripada Abu Talha radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah berkata, itu malaikat pembawa rahmat, itu malaikat yang pembawa rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk yang bernyawa. Lusiakan gambar lah. Itu makhluk, gambar makhluk manusia.
Hadis ni riwayat oleh Imam Al-Bukhari, kitab penciptaannya hadis nombor 448. Jadi dalam hadis ini Rasulullah melarang kalau rumah tu ada piara anjing, ada anjing ataupun ada gambar potret dekat dinding, itu tidak boleh. Kerana malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Dan Rasulullah pernah bersabda, laknatlah orang yang melukis gambar manusia, manusia yang bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa di dalam gambar itu. Siapa yang melukis tu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Okey. Tetapi kita lihat daripada hadis ni banyak riwayat-riwayat hadis ini mengatakan pernah Rasulullah menunggu malaikat Jibril turun datang, tapi dia buat temu janji dengan malaikat Jibril. Rasulullah buat temu janji, tapi malaikat Jibril tak datang-datang ke rumahnya. Rasulullah merajuk. Kau ni merajuk. Kau ni cerita Aku pernah dengar. Let lu. Okay. Bukan Rasulullah merajuk. Itulah menyampuk aja. Jadi dia tunggu-tunggu kenapa malaikat tak turun-turun. Jadi Rasulullah tengok rumah dia kenapa tak turun. Rumah Rasulullah tak ada potret apa-apa. Tapi ada seekor anjing di bawah katil. Anak anjing. Anak anjing tu masuk sembunyi kat bawah tu. Bukan Rasulullah piara, tapi dia masuk sembunyi kat bawah tu. Maka Rasulullah bilang dia angkat anjing tu, halau dia keluar. Bila halau dia keluar, malaikat Jibril pun turun. Katanya, kenapa kau tak turun tu? Aku tunggu daripada tadi. Kerana rumah kau ni ada seekor anjing, maka itu aku tak datang. Jadi malaikat rahmat ni pun, kata malaikat Jibril pun, mereka pun tidak akan datang kerana ada anjing dalam rumah kau, dan juga ada potret-potret pun aku pun tidak akan datang. Jadi itu dilarang. Jadi apa yang kita buat sekarang ialah, jadi kalau kita nak melukis, lumrah manusia ni, budak-budak ni melukis. Melukis kat sekolah pun belajar melukis. Lukis orang, lukis keluarga dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Kerana itu adalah dari silibus pelajaran dia sebagai arts and craft dan sebagainya. Itu dibolehkan. Jangan kita melarang dia tak boleh melukis, ini tak boleh kita larang dia, tapi minda dia tak terbuka. Jadi ulama kata itu dibolehkan. Kenapa? Ini satu pelajaran bagi dia untuk dan sebagainya, untuk pendidikan dia. Okey. Yang keduanya, yang mana gantung-gantung dekat gambar-gambar tu tak boleh. Jadi ulama-ulama hadis pun kata tak boleh. Yang boleh ialah ayat-ayat Quran. Itu kita letaklah kat dinding kita. Bila kita letak ayat Quran tu, make sure kita mengamalkannya. Jangan buat hiasan saja. Banyak orang kata, ni cantik ayat ni, cermin ni dan sebagainya, ada ayat Quran ni, cantik. Dia taruh ayat tapi dia diam. Dia tak mengamalkannya. Itu pun salah kita juga. Kita harus sentiasa baca ayat Quran, nampak baca ayat kursi, kita baca apa maknanya, supaya kita menerapkan, supaya kita tahu. Begitu juga dengan dia kata nak saja taruh ni bukan untuk hiasan, tapi untuk mendidik orang datang pun boleh baca. Alhamdulillah. Tapi sebagai hiasan saja pun tak guna. Jadi dia kena mengamalkan apa yang ayat-ayat dekat dinding tu. Tapi kalau ayat-ayat atas meja, gambar-gambar atas meja, potret-potret, itu dibolehkan. Itu tak ada masalah. Yang album letakkan album tu boleh. Album ke dalam frame. Macam frame berdiri. Dalam frame berdiri dekat meja tu semua boleh. Asalkan yang kita gantung dekat temboknya, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Macam gini aku nak kena turunkan aku punya gambar kahwin ni. Memang sebenarnya masa aku kahwin tu kan, isteri saya memang nak buat, orang kata, potret perkahwinan. Dah lah gitu, dia suruh pergi kat JB Angsana untuk buat sana. Saya spend kurang lebih dalam RM2,000 Ustaz. Dia pergi dalam satu studio, 7 pakaian dia bagi. Kau tahu aku malas lah. Aku memang benci benda-benda macam ni. Satu pakai hang tua, satu pakai macam hang lipo, satu lagi pakai Indian wedding. Keremak. Dapat album, bam, hang. Macam apa membazir ni kan. Bagus kita sedekahkan Nur Insan. Masa tu saya tak tahu Nur Insan. Nama siap ini. Enggak tu cover balik
Tapi inilah, ini bagus lah. Hadis ni kalau saya cakap dengan isteri saya, adakah saya salah kalau isteri marah? Tidaklah. Dia pun tengah dengar sekarang nanti ya. Memang saya dah tak nak lagi buat potret-potret ni lah. Tapi ni masing-masing lah. Ni keluarga aku, keluarga kau lah, buat terserah. Satu lagi Ustaz, saya baru-baru ni memang menghantarkan anak saya, anak lelaki saya dan anak perempuan saya, dia ada tuition Mandarin. Jadi teacher dia daripada China. Jadi baru-baru ni, Masya Allah. Datang rumah kau lah. Baik, datang rumah. Baik hantar kepada Nur Insan. Memang ada hajat dia. Tapi buat masa ni kita nak dia belajar bahasa Mandarin lah. Pakaian cikgu, astagfirullah. Tapi itu bukan nak cakap pasal pakaian dia lah. Bila dia mengajar, habis bila anak saya dia dah macam dapat good grades dalam dunia Mandarin, dia pergi belikan apa tahu Ustaz? Ustaz tahu yang mainan Peppa Pig tu? Peppa Pig ada satu rancangan Ustaz, dia kat kaca televisyen, Peppa Pig apa, dia bentuk whistle tau. Jadi yang Peppa Pig ni, dia kau kena tiup tau badan dia, nanti keluar pip pip pip. Tapi macam seolah-olah meniup babi Ustaz. Jadi saya marah anak saya, you know this is haram, you know this pig, I want to throw away. Lepas tu anak saya comel lah kan, cakap pig haram, haram, I'm going to throw away, okay? No, I like. Habis dia tak bagi saya buang. Macam mana Ustaz? Adakah harus saya mengkeraskan hati saya dan no ataupun macam mana? Sebab dia dah minat dengan Peppa Pig ni. Okay lah. Adakah silap saya kerana memberikan beliau ruang untuk menyaksikan Peppa Pig di Netflix Ustaz? Macam mana ni? Salahkan Netflix. Itu adalah unsur-unsur barat. Teruskan Ustaz. Taib, Alhamdulillah, InsyaAllah. Jadi korang kelak tengok Netflix ya. Okay. Taib. Okay. Ini pun mainan-mainan ini main peranan yang penting dalam rumah tangga kita. Walaupun dia anak kita, tapi mainan-mainan itu memang penting. Bagusnya kita gantikanlah yang lain. Gantikan yang lain. Dia tiup ayam ke, dia tiup kambing ke, tiup lembu ke. Daripada dia tiup bab satu ni, satu amalan bagi dia, nanti dah besar pun dia nak tiup bab satu juga. Masalah bagi dia kata ini no problem, my father said can. Okay, can. Walaupun dia berbentuk yang kartun lah. Dia kartun kan. Dia kartun. Karakter dia. Karakter itu. Kita cuba tanamkan anak-anak kita ni bahawa sini daripada kecil ni lah kita tanamkan bahawa mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ini binatang yang halal, ini binatang yang haram, yang tak boleh. Kita ajar mereka, didik mereka. Pasal apa? Kita khawatir nanti bila dia dah masuk primary school, dia balik sekolah, dia nampak stall no pork no lard, terus pun dia bedal. Kita tak tahu, itu kebiasaan kita. No pork no lard, okay, boleh makan lah. Pasal apa? Tak ada bab satu. Tapi walaupun tak ada pun, unsur-unsurnya daripada mana datang, siapa yang membuatnya, siapa yang memasaknya, daripada konsep Islamnya macam mana. Kita harus memahamikan anak-anak itu. If you see no pork no lard, jangan datang dekat. Cuba kita bersama mereka jauhkanlah. Pasal kita kadang-kadang anak-anak tak datang, mak bapak yang datang. Mak bapak yang beli no pork no lard, okay, kan? Tahu goreng, cakwe goreng, kena Cina juga dia bedal. Sedap apa? Yang rujak tu rujak Rujak Cina. Apik harus mu'alaf dulu baru aku makan. Jadi kita silakan. Sorry tambahan juga. Kalau anak saya suka Barbie doll boleh Ustaz? Barbie doll tu macam mana dia? Anak patung. Kadang Barbie doll tu dia tukarkan baju. Macam mana Ustaz? Bila dia tukar baju tu, tutup pintu. Jangan buka pintu. Tukar baju tarbiyah dia di sana Ustaz. Tarbiyah ajar dia lah. Barbie doll no hal. Okay, cuma bab tapi dia satu. Dia susun toys dia macam mana? Okay, ini juga ada ikhtilaf ulama di sini. Kata ulama tak boleh ada apa patung-patung dekat rumah. Diharamkan sama sekali. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu dah musnahkan apa patung-patung tu, barulah aku masuk, malaikat rahmat akan masuk dan datang sebagainya. Sama juga. Sama juga. Kalau boleh dijauhkanlah. Okey. Kalau boleh jangan main Barbie doll, nak main simpan dalam box boleh lah. Yogi the Bear ke apa kan. Aku tadi tengah fikir pasal tadi Razi sebut pasal Rasulullah merajuk. Aku rasa kisah ni tak. Aku tadi fikir tau. Pernah berlaku kan?
Dia merajuk dengan Sayyidatina Aisyah. Ada ke? Pasal apa tu? Yang sejarah, ada satu sejarah. Betul kan saya kalau saya silap? Silakan. Dia waktu tu Sayyidatina Aisyah balik dengan seorang orang lain. Oh, okay. Stranger. That story. Yes. Itu Mungkin that's the one fitnah. lah. Itu fitnah namanya. Fitnah tu berlaku bila mereka pulang Ada Aziz. hijrah, Ada, insyaAllah. Tapi dunia tu jauh sekali daripada cerita saya. Hadis saya. Ada part tu yang Rasulullah merajuk. Ada cerita tu je. Correct. Kerana orang fitnahkan kebelangkangan yang semua grup kumpulan ni dah ke depan, tinggal Aisyah dengan satu lelaki ni kat luar. Pada tak ada apa-apa yang berlaku pun, tak ada apa berlaku. Tapi orang fitnahkan, kenapa dia ni dengan Aisyah berjalan berduaan padahal Aisyah ketika itu pergi buang air dan sebagainya. Yang dia tu kena jaga kuda Aisyah, kuda ke unta ke, macam gitu kan. Jadi orang ni kat bawah, Aisyah kat atas. Kan jauh, tapi difitnahkan. Itu yang Rasulullah pun ada sebagai manusia dia pun ada sifat merajuk, macam jealous lah sebagainya. Dia pun cemburu juga kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Dia pun manusia biasa. Rasulullah ni manusia biasa. Tak lebih daripada itu, cuma kelebihan ialah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan dia. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran, Ustaz Banyak bro. Banyak. Betul. Salah satunya Quran. Betul. Dan salah satunya Ustaz boleh membaiki penyakit. Betul. Adakah ni kita ada satu game nanti teka mukjizat? Okey, tak apa. Ini satu soalan. Ini boleh jadi game tau. Teka mukjizat Nabi. Okay. Oh, yang ni kurikulum advance. Ya. Tak, advance lain bro. Advance dah Quran bro. Kau sebutkan satu nama Nabi, kita teka mukjizat dia. Okey. Susah weh. Okey, ini satu soalan terakhir Okey. Daripada seorang makeup artist, Ustaz. Okey. Kita ada ramai golongan makeup artist mendengar. Alhamdulillah. That's a good question. Dan pastinya Diwan terima kasih kerana sudi melaburkan sedikit masa lah untuk mendengar kami. Katanya, salam, I hope you don't mention my name. Okay, I will not. I got a question for Ustaz. I read somewhere regarding this hadis statement yang pakai fake lashes is haram. Ada hadis-hadis dia and such. I'm a makeup artist by the way. So my question is, fake lashes ni ada dua macam. Yang pertama, fake lashes letak glue tampal, short term lah pakai. Betul. Ada yang nombor dua tu eyelash extension, long term. Now this can last for months. Persoalan is both points above haram. Dan saya pernah terbaca, betul kan kalau saya salah katanya, satu hadis ni dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentatu dan perempuan yang meminta agar ditatu. Katanya di sini hadis riwayat Bukhari nombor 5589. Tak pasti betul ataupun tidak lah. Tapi ini apa yang beliau berikan. Macam mana pendapat Ustaz berkenaan fake lashes dan juga eyelash extension dan juga extension rambut jugalah. Alhamdulillah, soalan yang baik dan juga dah terjawab daripada hadis tu ya. Dia dah jawab sendiri. Betul. Alhamdulillah. Pertama kali saya dapat soalan macam ini, dia tanya jawab sendiri. Alhamdulillah. Bagus makeup artist ni. Makeup artist kasih hadis tau. Dia pun buat kajian dia sendiri. Bagus. Dia pun kuatir-kuatir juga. Eyelashes extension ialah satu kaedah yang digunakan bagi memanjangkan, menebalkan dan memenuhkan bulu mata asli yang sedia ada. Kenapa dia nampak mata dia kecil ke, tak ada eyelashes, tak melentik dan sebagainya, maka pakailah yang palsu. Memanjangkan mungkin dibuat daripada beberapa bahan, termasuklah bulu daripada binatang, daripada sintetik atau bulu kuda. Kaedah ini memiliki dua jenis bulu mata palsu sementara, iaitu false temporary eyelash yang boleh ditanggal dan bulu mata separuh kekal iaitu semi permanent eyelash. Kaedah utama ni memanjangkan adalah dengan menggunakan glue pelekat untuk melekatkan bulu mata tersebut satu persatu secara berasingan pada bulu mata asli. Ini bagi mengelakkan bulu-bulu mata tersebut daripada melekat antara satu sama yang lain. Ini konsep yang digunakan. Jadi Islam ini pertama ni tidak melarang pada kecantikan. Islam ni menggalakkan mengecantikan. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim,
hadis 275, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia sukakan keindahan. Itu tak dinafikan. Tetapi maksud di sini, Allah dah ciptakan kita yang begitu indah. Jadi kita bersyukurlah apa yang ada. Jadi hadis Rasulullah SAW melarang kita untuk menyambung rambut kita yang banyak daripada hadis yang disebutkan tadi itu. Kenapa? Pertama, rambut itu buatan daripada mana? Contohnya, rambut itu dikumpulkan, asli rambut tu, yang palsu ni dikumpulkan. Kalaulah dia ambil yang rambut yang bukan ajnabi, bukan muhrimnya, dia letakkan dekat rambut dia ni, kan jadi haram tu namanya. Contohnya rambut lelaki, dia kumpulkan, jadilah rambut panjang, dia jual, orang beli, tak tahu daripada mana dapat ni, tapi rambut orang lelaki tu disambungkan, maka dia letakkan atas kepalanya, maka haram hukumnya. Tidak boleh. Begitu juga dengan eyelash kita. Eyelash kita dibuat pada apa dan sebagainya. Jadi kita ni digalakkan supaya apa yang kita ada ni bersyukurlah dengan apa yang ada. Jadi janganlah kita menambah-nambahkan apa yang kurang bagi kita. Alright. Kalau rambut kita, mata kita melentik, tak melentik pun tak mengapalah. Kita syukurlah pada Allah SWT. Tak tahu daripada mana asal benda tu. Adakah dia daripada yang bukan apa yang bukan aurat kita ke, bukan muhrim kita yang barang ke, yang rambut tu daripada mana datang buatannya itu, maka dia boleh timbulkan keharaman yang di situ. Wallahu alam fisawab. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Selesai sudah usrah kita bagi perkongsian Mungkin dalam masa akan datang kita buka ruang lah. Kira kita tengah podcast ni, nak datang lah. Usrah. Ramai duduk. Ramai duduk lah. Okay. Dan pastinya kita berehat seketika dengan lebih banyak lagi informasi berkenaan dengan Nur Ehsan. Sebentar saja nanti, jangan ke mana-mana. Tak lama lagi kita akan mula, orang kata tu, miss lah lagu ni Betul. Lagu Ya Karim. Ramadan nak tinggalkan kita, lagu ni juga akan tinggalkan kita. Adakah lagu ini adalah lagu yang kita akan dengar last dalam bulan? Kira-kira nak select juga. Ada yang sudah tentunya ini merupakan sisa-sisa Ramadan. Sebelum malam terakhir Ramadan, kita kaut sebanyak mungkin pahala dalam malam-malam yang terakhir ini. Dengan melakukan kebaikan. Kita cuci dosa-dosa kecil kita dengan bersedekah. Ini yang selalu kita sarankan setiap kali anda mendengar kami versi podcast Ramadan ini. Kerana lepas Ramadan ini kita akan kembali dengan okay, let's go seperti biasa. Dengan penuh keinsafan membuka laluan. Adakah kita akan berubah ataupun tidak? Itu tengoklah. Aku rasa aku akan berubah lah. Aku akan berubah macam ni. Aku akan kupas sejarah-sejarah Islam. Aku akan kupas hadis-hadis. Masya-Allah. Kau perlukan ARS tau. Kau kena ARS tau. Aku ambil ARS dulu lah. Boy. Aku ambil ARS dan aku kupas lah. Nanti okay, let's go akan tengoklah sama dia nak ambil kau ke tak nak lah. Kita tengok macam mana. Tapi kau dah ARS bro. Kalau itu baik janganlah. Kau kena buat pilihan tau. Kau nak jadi Ustaz Kamarul Razi ke nak jadi Raja Razi? Berat tau. Betul. Walaupun Ustaz Kamarul Razi ataupun Raja Razi sekalipun, Raja Razi dan Ustaz Kamarul Razi tetap akan dermakan kepada Nur Ehsan, InsyaAllah. Kerana kepada anda semua sedang mendengar podcast kami pada hari ini Malam Lailatul Qadar. Apabila anda menderma, lebih menderma dengan apa yang anda menderma macam biasa. Contoh anda pergi sembahyang Jumaat, pergi masjid, letak $10. Derma kepada Nur Ehsan $50, maka ganjarannya lebih di minggu Lailatul Qadar ini. Dan pastinya dalam anda mencari malam-malam kata tu Lailatul Qadar, anda mencari pada minggu ini, seringkali antara amalan yang saya suka lakukan, walaupun macam kita ada let's say sejumlah wang tu, sebab kita tak tahu bila Lailatul Qadar kan, mungkin saya divide by 10. Jadi hari yang 10 yang terakhir tu letak 9, 8. Contohnya kalau kau nak setiap hari kau letak 10, kau tak tahu apa, kira mungkin satu hari kau tiup lah Lailatul Qadar. You get what I mean? Jadi
itu antara perkara yang boleh anda lakukan. Jadi bersama dengan Nur Insan juga boleh laksanakan sedemikian. Bermaksud bila tekan butang donate now, pada 10 malam terakhir tu anda donate $10. Hari-hari lah. Kalau tak, dan ganjaran anda berlipat ganda. Dan anda takkan terlepas semalam Lailatul Qadar kalau setiap hari dalam 10 malam terakhir tu anda menderma. You not miss it. It's a good technique, bro. You not miss it. Sebab kalau anda mencari macam ni agaknya malam ni Lailatul Qadar ataupun tidak, kita cuba derma. Apa kata anda derma dalam ke 10 hari tu, berikan lebih sedikit. Kalau anda katakan setiap hari Jumaat anda berikan $10, sebab kita tahu setiap ibadah yang kita lakukan, derma kita berikan pahala ni berlipat ganda pada bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Cuba gandakan sedikit pemberian anda tu. Kalau lazimnya $10, ada kelebihan sikit, letak $50. Setiap hari 50. Yalah. Betul. Barakallah. Nak tanya, anda telah pun menjalankan booth di saya. Woodlands ada, di Geylang ada. Ada tempat lain selain daripada itu? InsyaAllah besok kita akan mula di Singapore Expo. Hari apa? Itu pada hari apa? Hari apa tu? Sebab ni dirakamkan awal sikit. Kita mulakan besok sampai hari Ahad. Besok kira Besok kira kita mula pada hari Khamis, insyaAllah. Thursday, pada tanggal 23 sampai ke hari Ahad, 23 sampai 26. Kita ada di Singapore Expo lah. Kalau bersiaran podcast ni sudah pun selesai lah. Dah selesai. Tak mengapa, insyaAllah. Jadi bagaimana sepanjang Ramadan ni anda bertemu tak dengan orang-orang yang luar biasa dia punya kemuliaan dia? Datang ada yang kasih harta benda dia ke, ada kasih cincin dia ke, kasih gelang dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah, datang banyaknya zakat harta dia lah ya. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah SWT. Ada yang zakat hartanya setiap keluarganya 1,000 ada 4 orang dapat 4,000. Masya-Allah. Masya-Allah. Ramai orang-orang baik di luar. Banyak orang-orang Islam kita ni di Singapura ni orangnya semua pemurah ya. Alhamdulillah. Dan juga ada juga yang sedang bertanya-tanya tentang bagaimana nak keluarkan zakat emas. Saya ada emas selonggok kat rumah, macam mana nak keluarkan cara-caranya. So kita guide dia lah macam mana. Yang tu dengan caranya dia menimbang emasnya tu kat luar. Lepas tu sekarang ni current emas 1 gram berapa, kalikan di situ juga the total amount, then times 2.5%, baru anda keluarkan zakat anda. Dah macam kekanda Alibaba. Banyak gila. Kan Alibaba apa yang cerita Alibaba tu? Alibaba dia ambil Kasim Baba. Dia Kasim Baba dah ambil semua, bro. Dia boya pun dia saup, bro. Subhanallah. Boya, lampu baik emas. lampu tu panas. Kalau tak panas aku pesebat. Yang Ustaz katakan tentang apa tu, yang ada satu skrip yang Ustaz kata last podcast tu, orang pun dah berbual-bual dekat dalam Instagram, right? Apa dia? Pasal apa aku tak ingat lah. Ustaz cakap pasal cerita Piramli jugalah ni. Apa yang apa tu, kalau three across kalau garis dia 3 di dahi across. Itu kau cakap kan? Itu kena jumpa apa? Ceti. Jumpa Cik Ahmad lah. Cik Ahmad ke Cik Hasan? Bukan. Habis kalau yang 3 cross tu Ustaz cakap Ceti punya skrip lah. Tak ingat lah. Tak apalah. Tak apalah. Ini hanya Mr. Saleh. Hello Mr. Saleh. Hello Mr. Saleh. Ini orang. Saya agak lost bila ini scene apa ni? Ini scene yang dekat bawah tu, yang Piramli dah bangun, dia dah breakfast tengah makan kat atas. Doremi bukan anak bapak, bro. Anak bapak, betul. Cerita anak bapak. Jadi Citi datang nak minta hutang. Jadi bila dia masuk, hello Mr. Saleh. Kali dia macam, apa dia bekik-bekik macam gini? Cakaplah pelan-pelan sikit. Cuba cakap lagi. Hello Mr. Saleh. Macam ni nak cakap betul-betul. Kira kau ikut Piramli lah. Aku ikut, bro. Aku favorite, bro. Dengan cara lakonan dia tu sangat jitu. Tapi pastinya filem-filem Piramli yang anda nikmati ni semua hanya duniawi saja. Yang sebenarnya akhirah yang akan anda bawa adalah derma anda bersama dengan Nur Insan. Kami terkesan dengan beberapa perkongsian daripada beneficiary yang telah pun anda sendiri wawancara bersama. Tapi sebelum kita mendengar wawancara eksklusif bersama dengan beliau, Ustaz, kalau mungkin dapat kongsi sama berkenaan dengan 10 hari terakhir Ramadan ni, orang kata kenikmatan kita bersedekah dan juga beribadah pada 10 malam terakhir, macam mana Ustaz?
Taib, alhamdulillah para jemaah dihadirin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan memberikan kesihatan. Amin. Dengan kita mengeluarkanlah harta-harta kita itu untuk jalan yang sebenar-benarnya, insya-Allah, terutama pada malam terakhir 10 Ramadan ini. Ambillah kesempatan ini, ambillah peluang ini untuk anda melaburkan harta anda untuk saham akhirat di Madrasah Nur Insan. Ambillah peluang ini. Kenapa kita kita tidak tahu adakah ini peluang kita terakhir untuk kita menyambut Ramadan, ataupun tahun depan kita jumpa lagi untuk ambil kesempatan ini. Jadi inilah masanya anda merebut, dan kita berikan jalan anda untuk menderma jalan yang sebaik-baiknya, iaitu jalan di Madrasah Nur Insan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan diizinkan Allah SWT dapat kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi ingat, lungsuri laman www.nurinsan.sg, nurinsan.sg, dan dipersilakan untuk anda klikkan donate now untuk anda memproseskan sumbangan anda itu dengan dua cara. Satu, anda boleh kasih satu kali kasih lah. Maknanya sumbangan anda mungkin $50. Satu kali kasih. Satu kali donate. Yes, Mr. Saleh. Satu kali donate. Mahupun anda boleh ikrar kepada Nur Insan untuk memberikan sumbangan secara bulan-bulan. Dan ia boleh dilakukan menerusi Nets dan juga PayPal. Yep. Okay, dan kita akan berehat seketika dan kita akan terus mendengar luahan seorang penerima bantuan Nur Insan. Jadi Puan, sebelum dibantu tu, berapa lama Puan menanggung kesesaran? Dah 5-6 tahun. Dengan hanya mengutip tin dan sebagainya. Dengan surat khabar. Saya cuci rumah orang, cuci toilet. Dengan ambil ubahan, gosok baju, semua saya dah mengalami. Bagaimana anda lawan penyakit anda? Saya lawan dengan sakit saya semangatkan saya diri saya sendiri. Tak ada orang yang dapat membantu saya sendiri, yang beri kesihatan daripada Allah SWT. Baik Puan, Puan kena kanser bahagian mana? Kanser apa? Payudara. Saya kena tahap 3. Sebelum saya nak pergi tahap 3 ni, pada tahun lepas hari raya, saya minta masuk pada 12 hari bulan. Saya minta masuk 20 hari bulan. Habis nurse tu cakap, doktor cakap, kalau 20 hari bulan makcik nak masuk, tak payahlah makcik masuk, makcik simpanlah. Dengan tidak lengah-lengah, saya tu pergi 12 hari bulan. Pertama raya saya masuk hospital, buang penyakit kanser saya. Alhamdulillah, dah 3 tahun. Adakah pembiayaan itu dibiayai oleh pihak Nur Insan sendiri? Alhamdulillah, dia ada bantu juga sikit-sikit bagi saya. Alhamdulillah. Daripada saya ada potongan sikit CPF, ada. Baik. Puan Sabaria boleh ceritakan dengan kita apakah di antara pengalaman yang paling tak boleh dilupakan, kesengsaraan yang tidak boleh Puan Sabaria lupakan, mungkin sewaktu sakit ataupun bagaimana? Pengalaman saya yang saya tak boleh lupakan, masa-masa ni saya ada mengalami kebakaran rumah. Habis tu saya ada fikir masalah kewangan bagi nak bayar bil-bil. Kebakaran rumah macam mana? Apa yang berlaku sebenarnya? Kebakaran rumah, saya ada pergi check up di hospital GH. Waktu tu Puan Sabaria sedang menjalani check up di klinik? Saya check up kat ni, ya Allah ya Rabbi, jangan GH. Habis sekali polis telefon suruh balik. Katanya rumah saya kebakaran. Saya balik tengok betul bomba dah gulung. Wayar-wayar, saya tanya ni rumah siapa? Rumah tingkat 4. Terus cik terus rasa lembik, tak tahan lagi menenangkan kebakaran rumah saya. Itulah apa saya tak boleh lupakan dengan keadaan saya macam gini, dengan rumah kebakaran. Alhamdulillah, Nur Insan yang banyak beri semangat, sokongan kepada saya. Balik dengan satu lagi permainan sudah tentunya. Saya suka sebenarnya dengan permainan kurikulum
Kurikulum biasa ke kurikulum advance bro? Biasa. Simple. Jadi pendengar kita pun boleh turut serta juga. Betul. Bila dia dengar soalan, dia boleh sebelum dia dengar jawapan kita, dia boleh pause. Betul. Dan cuba untuk mencari. Okey, sekarang ni kira fiqah ataupun Quran ataupun sejarah. Ni kurikulum yang diajar sendiri dari pihak Nur Insan, Madrasah Nur Insan. Ini peringkat primary 1 to primary 3. Okay. Macam primary 1 to 3 Primary InsyaAllah. Silakan. Okay. Mungkin macam mana nak Biasum dulu. Siapa dulu? Ya Piasum. Zafers. Oh man. Okay. Oh, scissors, paper, stone. Scissors, paper, stone. Scissors, paper, stone. Aku Okay, second Raja Razita. Baik, kita dengar kini soalan pertama daripada Ustaz NGU, Ustaz Dr. Yusof Saad untuk kurikulum Nur Insan. Silakan Ustaz. Zah. Okay. Zah Ismail. Silakan Ustaz. Okey, insyaAllah. Barakallahu lakum. Teruskan Ustaz. Baik, ini soalan tentang fikih. 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 Okey. Jadi Zaz dulu Ya. Okey, Zaz insyaAllah. La takhdab. Ya, baik. Soalannya senang aja. Ini pun dilakukan kita selalu. Ya. Tak tahulah, kadang-kadang malam Jumaat ke apa, lepas tu baru kita lakukan ya. Okey, soalannya lah. Ya. Terangkan. Kau kena terangkan. Ni primary 1 punya Zah? Tak adalah. Ini primary 3. Jawab je. Ni kan Islam. Selama ni apa? Budak ke? Okey, go Zah. Okey, terangkan cara mandi wajib yang betul dan sempurna. Saya selalu Google lah Ustaz. Ya Allah. Come on Zah. Kira bunyi macam Oh my gosh. Lama tak dengar bunyi tu. Tak dengar. Give up Ustaz. Come on Zah. Kau tahu kau boleh lah Zah. Kau tahu Boleh, insyaAllah. Oh man. You can do it Dia bro. start dengan apa pun niat dulu. Ya, dia niat dulu. Innama a'malu binniyat. Innama a'malu bil niat. Baik, setelah kita berhasyitih, Okay. dia mulakan dengan niat dahulu. Tolong aku niat okay. dahulu. Lepas tu on the shower. Niat dia. Itu apa? Raf'al Hadasil akbari. Sekali lagi. Nawaitu Raf'al Hadasil Hadas besar akbari lillahi ta'ala. Okay. Subhanallah. Lepas tu buka shower. Okay. Mulakan dengan kaki kanan Okay. Betul ke tak ni? Kau cakap Cakap je. It's okay. Mulakan dengan kaki kanan. Dan buka Google. Okay, ratakan air lah di seluruh badan. Ya. Ini apa yang saya faham Okay, teruskan. Silakan. Okay, apa yang aku faham, bila kita dah buka shower tu, rambut, air jatuh ke atas rambut, terus kita jatuh niat. Okay. Ini yang saya faham lah. Air jatuh baru jatuh niat ke? Niat dulu. Itulah, ini apa yang aku pelajari lah. Alright. Jadi dah jatuh niat, Raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Terus kita mandi. Di sebelah kanan dululah. Kita mandi sebelah kanan dulu, tangan, kaki, telinga semua. Lepas tu kita berada ke sebelah kiri pula lah. Tangan, kaki, telinga tu. Tapi yang penting seluruh anggota badan mesti kena air. Okay. Itu yang saya belajar lah. Macam mana Ustaz Din macam mana? Ada nak tambah? Kau ni macam mana? Lepas Hashiti aku terus pergi East Coast. Laut. Terus niat terus terjun. Itu paling senang lah. Itu paling senang. Kira laki bini pergi lah. Setiap minggu
Setiap hari. Dia setiap macam hari. mana ni? Masya Allah. Mas Siti sedari ke? Dia kan sebab halal Ustaz. Ya, betul. Bayar hantaran pun mahal. Jadi saya gunakan lah. Tanggungjawab lah. Tanggungjawab, insya-Allah. Yang sebaiknya macam mana Ustaz? Kita nak belajar. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi apa yang disebutkan tadi itu semua tak kena lah. Semua tak kena mandi lagi. Malam ni insya-Allah lah. Malam ni Alalang kena mandi Zat. Kita belajar sama-sama cara yang sebaik-baiknya. Insya-Allah. Yang pertama, cara-cara mandi wajib itu kita pertama bersihkan badan dari segala kekotoran. Kita mandi dulu macam biasa. Pakai sabun semula. Sabun semua bagusnya pakai sabun dulu. Bersih macam biasalah. Kedua, hilangkan segala benda yang boleh menghalang air sampai ke kulit anggota badan. Tinggalkan bekas-bekas apa kan, bersihkanlah semua. Macam saya pakai wax saya pakai wax rambut. Yes, betul. Bersihkan semua. Shampoo kan, apa kan, bersihkan semua, dah bersih betul-betul. Kemudian yang ketiga, ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk? Kerana ambil wuduk ni dia akan menyampaikan air ke tempat-tempat yang tertutup. Sepertinya dalam hidung, dalam telinga kita bersihkan. Ini semua tempat-tempat yang terpencil, yang mungkin kita miss dalam wuduk. Bagusnya ambil wuduk ketika sebelum kita solat mandi junub. Bagusnya lah kalau tak ambil wuduk boleh. Tak ambil pun wuduk pun boleh. Tapi afdalnya kita lah ambil wuduk lah. Bersihkan hidung kita, telinga kita, lubang telinga kita, bersihkan celah-celah jari, kaki dan sebagainya. Kerana kita meratakan air seluruh badan kita. I see. Begitu juga kita nanti dah mati, meninggal, jenazah kita pun akan dilakukan begitu juga. Harus kenakan air seluruh jasad kita. Alright. Yang keempatnya, siram air ke atas kepala sambil membaca niat. Kita yakin semua dah bersih. Dah bersih semua dah ratakan air sampai dari dubur-dubur kita semua dah bersihkan, kemaluan kita dah bersihkan semua. Baru kita siram ke atas air sambil membaca niat. Sebelum air tu jatuh, kita baca niat. Bila air tu jatuh je kena kepala kita rasa kan? Terus kita baca niat dalam hati. Saja aku mandi hadas besar lillahi ta'ala. Kau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kalau English pun boleh tak? English pun boleh, Boyan boleh, Jawa boleh, tak ada hal. Boleh Awak cakap Jerman pun boleh kan? I want to bathe big water. Air besar. Hadas kenapa English? Big water tu tsunami. I want bathe big water. Because of Allah. Kemudian jiruskan air ke anggota badan sebelah kanan pertama, barulah sebelah kiri. Betul kata Zah. Betul, alhamdulillah. Razi Ustaz, bukan Zah. Razi Yang ketujuh, ratakan air ke seluruh badan. Selatkan rambut-rambut kita, janggut, jari-jari jemari kita ni, masukkan dalam rambut kita. Gosok-gosok sampai ke kulit kepala kita ni. Bukan untuk rambut, tapi untuk kulit kepala kita. Nak kena sentuh air semua ni, satu kepala. Kemudian janggut-janggut kita dan semua bulu air sampai ke kulit. Ratakan juga air ke tempat lipatan-lipatan dan celah-celah. Lipatan-lipatan perut-perut kita, ada spare tayar, ada spare tayar lori, basikal, semua ada kan. Kita angkat sikit, sapukan air. Ratakan Untuk Razi Aku spare tayar aku kira masih tayar PND tu. Belum basikal lagi. Ratakan juga air ke tempat lipatan-lipatan di celah-celah anggota badan yang zahir seperti telinga, hidung, mata, ketiak, pusat, selah peha kita, kubul kita dan dubur dalam keadaan mencangkung. Jadi airnya rata, mencangkung. Kalau kita berdiri, dia tak sampai ke tengah-tengah dubur kita. Jadi bagus kita cangkung, mandi. Yang ke-8, jika air tidak rata dengan 3 jurusan seperti di atas, maka hendaklah ditambah lagi jurusan sehingga air rata ke seluruh anggota badan. Semasa meratakan air, hendaklah dijaga supaya tangannya tidak menyentuh kubul dan dubur tanpa lapik yang menyebabkan wuduknya batal.
I see. Okay. Faham Jadi kita dah mandi hadas. Ni dalam keadaan wuduk ni, mandi hadas ni. Kenapa? Jari kita ni, tangan kita ni tak boleh sentuh dua kemaluan kita ni. Kalau dia sentuh, batal. Ini saya share dengan semua orang bahawasanya kadang-kadang kita dah ambil wuduk, kita gatal pula kat situ, kita garuk, maka batal wuduk kita. Kalau boleh kita lapikkan tangan kita, kita boleh sentuh kemaluan kita. Alright. Tapi tak ada lapikkan, batal wuduk kita. Lapik kira belakang Ustaz? Lapik itu pakai glove beralaskan. Beralas pakai Sponge ke apa? Sponge ke pakai plastik ke, pakai kain ke, pakai tuala ke, gatal garuk boleh. Tapi kalau dah terbatal masih lagi sah kan tu mandi tu. Mandi wajib tu masih boleh. Mandi wajib masih sah, tapi wuduk anda batal. Kenapa? Bila orang dah mandi junub, bila dia nak solat, dia tak perlu ambil wuduk lagi. Kerana dia dah suci. Dia terus akan solat. Itu dibolehkan. Kenapa dia dah ambil wuduk dalam situ dan sebagainya. Alright. Itulah adab-adab cara-cara untuk mandi hadas besar. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita pelajari sesuatu yang baru. Kita dapat belajar. Itu je. Dah okey lah. Korang pun siapa next? Korang pun Ringkas second. Aku second. Ringkas second. Okay. Skip. Let's go. Mr. Escape lah. Silakan kurikulum. Silakan Ustaz. Kurikulum. Okey, Taib. Masih juga dalam darjah Fiqah juga. Okey. Saya suka dengan fiqah ni. Jadi bidang saya. Saya suka sangat. Jadi hukum-hukum ni kan, I like. Teruskan. I love it, man. This is why you are here Ustaz. That's right. InsyaAllah. Semua tak tahu ni tadi yang kita tengok bersama di hadas ni. Dia kena mandi lagi Okey, ini bab amalan seharian dalam waktu. Amalan seharian. Dalam waktu solat dan sebagainya. Dia tak susah, dia senang. Semua solat saya senang aja. Okey. Nak kalau Din jawab kan lagi. Tak boleh cakap. Kena goyang je. Barakallah. Okey, soalannya di sini ada dua soalan. Dalam satu soalan ni ada dua soalan. No fair. Okey. Okey lah. Boleh. Belajar tinggi-tinggi. Kasih je Ustaz. Teruskan. Disenang aja insya-Allah. Okey. Soalannya ialah, kenapa sih? Enggak apa-apa. Teruskan. Enggak apa-apa ya. Okey. Hukumnya seorang perempuan melaungkan azan, ya. Apakah hukumnya seorang perempuan melaungkan azan dan bagaimanakah cara-caranya sebelum dia melaungkan azan? Apa dia kena buat? Aku tak belajar. Man. Perempuan azan Macam mana ni? Hukum perempuan azan tu Aku step tahu. Aku macam nak tahu. Boleh ke tak boleh? boleh sekiranya tak ada jantan yang azan. Betul. Tak ada jantan yang azan maksudnya? Tak ada lelaki yang nak azan. Jadi lelaki perempuan kat situ. Oh, kalau ada lelaki dengan perempuan. Oh, okey. Tapi kalau macam dalam satu kampung, contohlah kampung tu semua perempuan. Tak ada seorang jantan pun. Habis dah masuk waktu. Amazon ni. Perempuan, contohlah kan, perempuan, tu perempuan tu boleh azan. Dibolehkan. Okey. Kalau ada lelaki tidak boleh azan. Walaupun lelaki tu belum mumayyiz. Bagus soalan tu. Syarat nak azan pun ada, bro. Syarat dia. Itulah. Sebab suara bagi wanita tu adalah aurat dia. Okey. Macam mana Ustaz? Yang keduanya, apakah syarat-syaratnya sebelum dia lakukan azan? Syarat dia lakukan azan adalah pertama dia kena Islam. Okey. So generic. Dia kena Islam. Syarat yang kedua dah masuk waktu. Masuk waktu azan apa? Dia tak ada azan. Ya, betul. Yalah kan. Ya, okey. Yang ketiga adalah seperti mana yang awal tadi lah. Tak ada lelaki yang boleh azan lah. Nak kena balik. Dah?
Ada lagi okey. Terserah lah jawapan anda. Itu syarat-syarat dah. Okey. Itu syarat kan. Kenapa bila sebut wanita azan aku terfikir Siti Nurdiana. Maafkan saya, mungkin tempoh hari buat show dengan dia. Teruskan. Macam mana Ustaz? Macam mana? Okey. Pertama, azan wanita tu boleh ke tak boleh? Sekiranya syaratnya ialah kalau tak ada lelaki dalam kumpulan itu, semua perempuan. Jadi azan, perempuan tu akan azan. Tapi ada ulama katakan ini tak boleh dilakukan. Yang perempuan hanya boleh iqamah. I see. Iqamah saja. Iqamah, tak perlu azan. Jadi antara semua perempuan, contohnya cakaplah ni madrasah perempuan madrasah perempuan. Jadi dia cuma boleh iqamah saja. Dia nak azan antara mereka sajalah, tak boleh ada lelaki kat situ. Seorang ustaz pun tak boleh dekat situ. Kalau ada lelaki kat situ, maka lelaki itulah yang kena azan. Kalau tidak pun dorang hanya cuma boleh iqamah saja. I see. Jadi ini pendapat iqamah, iqamat. Yang keduanya, cara-cara sebelum dia melaungkan azan tu, pertama apa dia tu, dia harus mengambil wuduk. Tadi kau dah cakap One point. Wuduk ada. Wuduk ada. Makruh azan tanpa wuduk. Makruh hukumnya makruh. Kalau dia tak lakukan, dia tak ambil wuduk, tak berdosa. Kalau dia dia ambil wuduk, dapat pahala. Kedua, dia harus berdiri menghadap kiblat. Okey. Datang balik Alhamdulillah. Dia mesti Aku tak tahu. Betul berdiri. Dia mesti menghadap kiblat sebelum dia azan. Yes. Jangan dia berdiri sembarang menghadap Great Wall of China ke apa. Tak boleh. Jauh. Menghadap belakang ke apa, tak boleh. Menghadap kiblat. Kemudian ketiga, dia meletakkan jari telunjuk di telinganya. Tunjuk di okey. Bukan kita tunjukkan macam gini nak tembak diri sendiri kelima-lima jari kita ni, tapi jari telunjuk dia tutup telinga. Jadi bila dia azan tu dia dengar diri sendiri. Betul. Yang keempat, barulah dia mengalunkan lafaz azan. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kau tahu tak macam kau tahu dia dengar diri dia sendiri? Tahulah, cari pitch. Kau selalu buat apa? Kau suara takbir. Mak aku cakap, kau tu tak kena tutup telinga. Kenapa mak? Pasal bila kau ngaji, kau nak kena dengar diri kau sendiri. Kau tutup telinga kau. Yalah. Akustik sah. Ya, baik. Dah. Ya Allah. Sekarang bagi. Kasih dia susah sikit Ustaz. Kasih dia hukum istinja ni semua. Istinja boleh Ustaz? Saya boleh jawab. Istinja. Dah tahu. Hukum ibadah korban ke apa? Usah. Teruskan Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Sekarang siapa? Saya Ustaz. Alhamdulillah. Razi. Bismillah. Ini pun senang juga soalannya. Okey. Ni bab puasa. Puasa. Mana kan kita tengah puasa ni. Okey, ini senang aja. Ni selalu orang buat, ada orang tak buat. Okey. Sebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Sudah bersedia. Itu saja Ustaz? Itu saja. Alhamdulillah. Dia ada 10. 10 Dia ada 10. Jawab. Kita try cari. Okey, aku try dulu Okey. Alhamdulillah. Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. minum makan sama Ustaz? Minum makan sama lah bro. Kau nak banyakkan dulu. Yang kedua, mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu dipikirkan Okey, teruskan. Yang ketiga, apabila kita inject ke dalam tubuh badan kita. Okey. Yang keempat, apabila kita melihat peha wanita. Ada 10 banyak orang batal puasa ni. Yang keempat, muntah. Pingsan Muntah. Muntah. Kau jawab nanti Ustaz akan cakap. Cakap dia. Muntah. Yang keempat, pingsan. Yang kelima, head. Uzur. Betul. Correct. Thanks. Yang keenam, murtad. Murtad. Murtad Murtad ni dia cakap. serius Aku rimbat je dulu. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, apabila kita membunuh, tak boleh lah. tidak waras. Tidak waras. Okey. Ya, yang ke-8. 8 nama man. Bila kita accident, tak boleh. Mati accident. Sampai macam kalau terkeluar darah ke apa. Tak, I don't know. I'm just thinking out of the box, man. Berjimak sudah. Berjimak. Yang berjimak. Yang ke-9. Termaki. Tak ada lah. Tak niat. Pasal maki tak apa. Ter boleh. Kalau maki batal. Tidak niat. Tidak niat. Okay, lagi. Yang last, yang ke-10. Tidak sahur. Puasa di bulan yang lain. Kira tak sah puasa ke? Tak apa. Tengok Netflix. Tak ada. Itu je. Ada lagi? Ada lagi satu last. Satu lagi. Ke kau dah terlebih kira tadi? Tak, betul 10. Okey. Memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit babi. Dapat teka 9 lah Ustaz. 9 lah Ustaz lah. Betul tak? Semua betul tak? Okey, kita dengarkan betul-betul Okey. Kita Recap balik Okey, kita dengarkan. Baik, pertama tu betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang pertama tadi? Makan atau minum pada siang hari dengan sengaja. Okey. Satu, betul. Dengan sengaja tak sengaja tak mengapa. Okey. Bangun dari tidur tu makan, alamak puasa. Rezeki dia lah. Nikmat. Jangan habiskan. Okey, so berhenti. Okey. Kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Tadi disebut ada. Ada lah. Macam contoh injection Kedua, ke apa. yes. Kalau injection, kalau dia masukkan makanan, tu tak boleh. Kalau ubatan boleh. Okey, tak batal. Ubatan boleh Ustaz? Ubatan boleh bang. Okey. Kalau untuk dia macam masukkan cucuk air tak boleh. Tak boleh. Dia membatalkan ataupun dia kasih makanan insulin boleh bang. Insulin boleh boleh. Untuk ubatan boleh, tapi untuk makan dan minum tak boleh. Ya, betul. Dia lemas ke apa kan, dia tambahkan air, drip dia, tu semua tak boleh. Insulin tak boleh je kan? Insulin boleh. Boleh. Insuran boleh. Insulin kira ubat lah. Ubatan boleh. InsyaAllah tak mati dia. Nombor 3, muntah. Muntah dengan sengaja. Dengan sengaja. Cocok mulut. Tu sengaja. Tak boleh. Kalau dia memang mabuk, dia muntah, tak batal. Tak batal. Dia masih kontrol lagi, dia boleh. Nombor 4, melakukan persetubuhan pada siang hari. Berjimak ni. Malam hari tak ada hal. No hal, no problem. Cuma siang hari lah. Tengah puasa tu tak boleh. Yang tak boleh okey. Langgar jadi ya kira. Langgar jadi. Langgar jadi. Tapi kalau langgar orang lain tu tak boleh lagi tak boleh bang. Nanak dengan kunyit lagi tak boleh. Viral. Akan viral. Yang kelima Ustaz. Okey. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, ni ada. Okey. Baik lelaki, baik perempuan. Dua-dua tak boleh. Kemudian yang keenam, keluar darah haid dan nifas. Okey. Betul. Ente dah haid tapi tak ada nifas. Dia haid dengan nifas. Haid dan nifas antara satu. Yang ketujuh, gila. Tidak waras. Tak waras. Okey. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8, mabuk atau pingsan pada siang hari. Pingsan. Alhamdulillah, pingsan. Alhamdulillah. Dia mabuk kena panas ke apa kan, tak kuat, dehydration, dia mabuk, dia pingsan, maka haruslah dia berbuka puasa. Yang ke-9, ni yang terdapat tadi, lastnya tu. Berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib. Ini paling simple lah. Okey, tak terfikir. Tak terfikir. Astaghfirullahalazim. Yang ke-10, murtad. Ni ada.
Alhamdulillah. Baiklah. Baik, terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar ruangan kurikulum ini. Dan pastinya podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh nurinsan.sg, nurinsan.sg. Terima kasih bagi mereka yang telah pun menderma, dan semoga puasa anda tak batal bila menderma. Dan semoga puasa anda dan ibadat anda diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah, my brother. Dan ini merupakan 10 malam terakhir kita lakukan yang terbaik mungkin, insyaAllah. Sekali lagi lungsuri www.nurinsan.sg. Klik donate now di laman mereka dan anda boleh